kitab haid dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang haid, yakni tentang hukum haid. Katakanlah, darah haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari perempuan, yakni jangan bersetubuh dengan mereka di waktu haid itu, dan janganlah kamu hampiri mereka, yakni untuk bersetubuh sebelum mereka suci. Kemudian apabila mereka sudah bersuci, maka datangilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang suka bertaubat dan mengasihi orang-orang yang sentiasa mensucikan diri. Bab 1, bagaimana permulaan haid dan sabda Nabi SAW. Ini adalah sesuatu yang ditentukan oleh Allah kepada anak-anak perempuan Adam. Sebahagian ulama mengatakan bahawa mula-mula sekali haid itu diberikan kepada Bani Israel. Abu Abdullah, yakni Imam Bukhari, berkata, hadis Nabi SAW lebih banyak, yakni rangkumannya. Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Al-Qasim bin Muhammad, katanya, saya mendengar Aisyah radhiyallahu anha berkata, kami keluar tanpa memikirkan kecuali untuk mengerjakan haji. Apabila kami berada di Sarif, aku kedatangan haid. Rasulullah SAW masuk menemuiku ketika aku sedang menangis. Baginda bertanya, kenapa dengan kamu? Adakah engkau telah kedatangan haid? Aku menjawab, ya. Nabi SAW bersabda, ini adalah suatu perkara yang telah ditentukan oleh Allah kepada anak-anak perempuan Adam, yakni anak cucu Adam yang perempuan, banat Adam itu. Tunaikan atau lakukan seperti mana orang-orang haji tunaikan. Cuma engkau jangan bertawaf di Baitillah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW telah mengorbankan lembu bagi pihak isteri-isterinya. Kita tengok semula. Habis dah bab ataupun kitab Al-Ghusl, mandi, cerita pasal mandi sebelum pada ni. Habis dah waktu. Sebelum pada tu lagi cerita pasal wuduk. Dan semuanya ni termasuk di bawah kitab At-Taharah, kitab bersuci. Hak ni pun sebenarnya masuk di bawah kitab suci lagi. Tapi sebab satu daripadanya lah. Kalau sebelum daripada ni, mula-mula sekali mengangkat hadas kecil, itu orang panggil berwudu. Lepas tu mengangkat hadas besar, mandi tu, kitab mandi. Sebelum pada ni mengangkat hadas besar. Oleh kerana mandi itu melibatkan lelaki dan perempuan, maka Imam Bukhari letak dulu. Hak ni pun kena mandi juga, haid ni pun. Hak tu berjunub, kerana berjunub melibatkan lelaki dan perempuan, sebab tu dia letak dulu. Lepas pada Kitabul Ghusl, Kitabul Haid. Haid ni pun kena mandi juga. Kalau nak kira ada kaitan dengan Kitabul Ghusl juga. Tapi oleh kerana ia hanya melibatkan orang-orang perempuan sahaja, Imam Bukhari letak kemudian. Itu cara susunan dia tu. Dia letak kemudian selepas daripada Kitabul Ghusl. Padahal kedua-duanya, junub, janabah dan haid ini sama-sama nak baru seseorang itu suci, dia kena mandi akhirnya. Macam haid ni akhirnya kena mandi bersuci juga orang panggil, mengangkat hadas besar. Dan hak ni dia khusus dengan
perempuan. Hak ni rapat benar lah dengan orang perempuannya. Nak tahu tentang haid ni, kena mengaji hak ni. Dan haid ni bukan sekadar gitu saja, dia ada kaitan dengan hukum agama kita, berkenaan dengan sembahyang, berkenaan dengan hubungan suami isteri, berkenaan dengan iddah, perempuan yang bercerai tu dengan suaminya, bercerai tu. Ini semua ni ada kaitan dengan semua tu lah ada kaitan dengan haid belaka. Kena tahu soal ni. Kalau tak tahu, tak sempurna. Kepada lelaki walaupun tidak secara langsung, tapi sebagai ketua keluarga, suami kepada seseorang perempuan, atau ayah kepada anak-anak perempuan, perlu benar tahu hak ni. Perlu benar tahu. Sebab boleh jadi tak sah sembahyang. Kalau tak sah sembahyang pun sia-sia saja. Sia-sia saja. Begitu juga dalam perkara-perkara yang lain. Semua ni akan dibincangkan oleh Imam Bukhari dalam risalah ni kan, khusus dengan hak ni lah, khusus dengan haid. Imam Bukhari buat tajuk Kitabul Haid. Tetapi di bawah dia dalam ni sebenarnya, kalau kita perhatikan, dia bukan berkenaan dengan haid saja, berkenaan dengan istihadah juga akan ada bab dia. Tapi di bawah tajuk besar Kitabul Haid. Begitu juga berkenaan dengan nifas, nufasa, perempuan yang bernifas, melahirkan anak, keluar darah. Dia di bawah bab ni juga Imam Bukhari letak sekali. Sebab apa? Waktu tu istihadah dan nifas, dia ada kaitan rapat dengan haid ni. Dan oleh kerana haid ni lebih banyak perbincangan tentang dia, maka Imam Bukhari bubuh nama dia lah. Dan istihadah tu ada kaitan juga dengan haid, iaitu darah yang keluar bukan pada masa hak biasa. Haid bukan pada masa hak biasa, ada kaitan juga dengan haid. Begitu juga nifas itu ada kaitan juga dengan haid. Semua tu Imam Bukhari letak bawah ni belakang. Bawah ni belakang. Dan nifas banyak persamaan hukumnya dengan hukum haid. Itu sebab juga Imam Bukhari letak sekali banyak persamaan. Dari segi sama-sama tak boleh sembahyang, tak boleh puasa, support, dan lain-lain lagi lah. Support berkenaan dengan nifas. Imam Bukhari buat tajuk Kitabul Haid. Dan ini semua ada di dalam hak kita sebut saat ni, ada dalam nota kaki situ, bawah tu. Ada di dalam nota kaki. Hak sebenarnya Imam Bukhari buat tajuk ni Kitabul Haid, lepas tu mula-mula sekali dia buka perbincangan ni dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa yas'alunaka 'anil mahid. Imam Bukhari sama dah, dia kalau dia kata lagu tu, dia buat lagu tu, orang panggil iltizam. Iltizam dia. Seperti mana baru ni, terakhir baru ni, dia ada orang panggil bara'ah ikhtitam, isyarat kepada penutup ataupun kesudahan ataupun habisnya sesuatu bab. Dia ada isyarat dia, orang panggil bara'ah ikhtitam. Ada maksud dia sendiri. Kita sudah bincang beberapa bab dah sudah berlalu sebelum pada ni. Selain daripada tu, dia ada juga bara'ah istihlal, orang panggil bara'ah ibtida', iaitu isyarat kepada permulaan. Isyarat kepada permulaan. Mula-mula kalau dia buka kitab mana-mana, dia mesti ada isyarat kepada permulaan. Sama ada melalui ayat Quran kau ataupun tidak ayat Quran, dia akan ada isyarat kepada permulaan. Maka dalam bab haid ni, permulaan dianya dari segi hukumnya bermula daripada mana? Ayat Quran, firman Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah permulaan. Daripada sinilah segala hukum haid yang lain mari. Inilah punca dia. Punca, yang ni tempat permulaan lah.